Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers di luar sana. Jadi sekali lagi bersama dengan saya. Hari ini tersangat lambat siaran Ramadan Dates dirakam kerana hari ini hari saya sedikit hektik. Tapi alhamdulillah sebenarnya dah bukan salam 17 Ramadan dah masuk ke 18 Ramadan, tapi insya-Allah moga-moga Allah kiralah usaha yang dilakukan. Kerana apa? Kerana saya sangatlah mula-mula tu ingat nak co-joinkan saja siri Ramadan Dates episod 17 ni bersama dengan siri Chit Chat bersama dengan founder Iman Moment iaitu Sister Nabila Hassan dan Sis Qatrun Nada yang akan melanjutkan pelajaran beliau ke Mesir insya-Allah bersama lagi dengan dua sister Iman Moment yang akan bersama-sama menyambung pelajaran ke sana dalam bidang bahasa Arab insya-Allah. Jadi mohon semua viewers di luar sana mendoakan moga-moga doa antuna semua, doa para sahabat sekalian akan dikabulkan oleh Allah SWT. Mendoakan semua sister-sister Imam Mumin kami yang akan berangkat pada hari Ahad ini selamat pergi dan menyambung cita-cita kami di sana insya-Allah. Jadi insya-Allah walaupun sedikit lewat pada malam ni, tapi saya sudah pasti tidak mahu melepaskan peluang untuk meraih pahala di hari yang sangat berbahagia ni. 17 Ramadan hari ni hari cuti, tetapi hari ni kami sedikit pack sebab pagi tadi ada sedikit projek di rumah dan disambung dengan petangnya kami telah melaksanakan sekali lagi program memasak bubur lambuk beramai-ramai. Tak adalah ramai sangat, basically housemate saya dan juga beberapa sister Imam Moment yang lain yang berjiran dan mengedarkannya di sekitar kawasan saudara-saudara seiman kita yang mungkin lebih memerlukan insya-Allah. So alhamdulillah begitu panjang hari ini terasa, tapi begitu banyak lagi perkara yang belum selesai. Jadi doakan saya sempat melaksanakan semua kerja-kerja tersebut dan menunaikan hak-hak manusia yang masih lagi perlu saya tunaikan insya-Allah. Jadi hari ini hari yang berbahagia untuk kita, hari 17 Ramadan, hari nuzul Quran dan hari public holiday di mana kita semua telah dapat cuti alhamdulillah, dan moga hari ini telah digunakan oleh semua orang untuk menghabiskan tilawah, melaksanakan ibadah-ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah ketaatan dan menambahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini saya just nak ambil sedikit masa sebelum kita semua tidur pada malam ni. Malam ni dah masuk 18 Ramadan. Tapi sedikit mungkin saya boleh katakan sebagai satu muhasabah lah sebelum kita tidur hari ini. Apakah sebenarnya nuzul Quran kan? Nuzul Quran ni secara teknikalnya ia bermaksud hari di mana kita ni menyambut hari turunnya Al-Quran tu secara keseluruhan kan. Maksudnya sebenarnya turunnya Al-Quran ni pada hari tersebut adalah mengikut para ulama yang paling strongnya adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhannya daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia kan. Dan kemudian diturunkan pula ke langit dunia ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Jadi ada 3 dalil dalam Al-Quran. Saya just nak kongsikan kepada semua orang supaya semua orang boleh ambil peduli. Dalam Quran ada 3 dalil yang dinyatakan tentang malam keberkahan malam di mana turunnya Al-Quran kan. Dan dikatakan juga ataupun pendapat yang sahih dan pendapat yang kuatnya adalah malam Lailatul Qadar tu adalah malam di mana telah diturunkan Al-Quran kepadanya. Jadi insya-Allah kan. So yang very simple, the most famous one ialah sebagaimana yang kita semua tahu dan sebagaimana yang mungkin para imam telah mulakan membaca setiap malam dalam solat tarawih kan, iaitu dalam surah apa? Mesti semua orang tahu surah ni, surah yang pendek, surah favorite semua orang, iaitu surah Al-Qadr kan. Al-Qadr ayat yang pertama iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. So maksudnya apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. So
dikatakan sebab tu sebenarnya malam nuzul Quran ni kalau ikut pendapat strongnya bukan 17 Ramadan kan. 17 Ramadan ni tarikh peperangan Badar. Tapi yang lebih kuat opinion dia tu adalah pada 24 Ramadan kan. So bila tarikh sebenar? Wallahu alam. Kita ambil yang hakikatnya pada malam Quran diturunkan itulah malam Lailatul Qadar. Itulah malam yang berkat. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran. So kita tak perlu nak fikirlah 27 hari bulan ke, 25 hari bulan ke, 16 ke, 15 ke, 10 ke. Yang penting dia turun dalam satu malam dalam bulan Ramadan. Dan dalam Al-Quran pun dia tak nyatakan tarikh. Bermaksud tarikh tu tak berapa nak signifikan sangat. Tapi yang kita tahu malam itu adalah malam yang istimewa penuh barakah dan digelar sebagai malam Lailatul Qadar. Di mana ayat Quran telah diturunkan daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Kemudian ada lagi dalil iaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nazzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat kerana sesungguhnya kami sentiasa memberikan peringatan dan amaran. So tu dalil yang kedua di mana Allah SWT menyatakan ada satu malam dalam bulan Ramadan tu, ada satu malam yang diturunkan Al-Quran. Dan malam tu dalam ayat surah Ad-Dukhan tu dia kata malam tu adalah malam yang berkat. Kalau dalam surah Lailatul Qadar tu Allah kata malam yang Allah turunkan Al-Quran tu adalah digelar sebagai malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir adalah ayat yang kita dah biasa dengar sepanjang siri Ramadan dates ni iaitu Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? So ayat tu ayat surah Al-Baqarah ayat ke-185 kan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di mana dalam bulan Ramadan itu telah diturunkan kepadanya Al-Quran. So itu beberapa dalil lah yang saya pasti mungkin semua orang dah pernah dengar ataupun kalau tak pernah dengar selamat mendengar. Kerana apa? Kerana bagus kalau kita take note kan. So ada 3 dalil dalam Al-Quran yang menyatakan tentang turunnya Al-Quran ni daripada Allah SWT kepada manusia, kepada kita kan. So kenapa nak cakap pasal nuzul Al-Quran ni? Kenapa kan? Selain daripada dia merupakan hari cuti yang best untuk kita semua, saya nak bawakan kepada satu poin yang sangat besar iaitu penurunan wahyu Allah SWT kepada kita. Kalau kita fikir dan kalau kita recap semula, manusia pada asalnya tanpa Al-Quran merupakan satu golongan makhluk yang sangat-sangat hina kan. Kalau kita tengok sejarah, kita recap sejarah sedikit. Kalau kita tengok dulu zaman sebelum datangnya Islam kepada umat yang telah didakwahkan oleh Rasulullah kan, kaum Quraisy kan ketika itu, apa yang berlaku kepada manusia kan, di mana manusia ni berada dalam satu kehambaan yang teruk kan. Mereka berzina dengan sesiapa sahaja kan. Perempuan ni macam alat untuk mereka pergunakan untuk sexuality sahaja kan. Sama sebenarnya sebagaimana keadaan hari ini kan. Hari ini pagi tadi dalam chit-chat Ramadan, chit-chat Nuzul Quran, Sister Fatin Sister Nabilah Hassan telah berbincang dengan cicit-cicit dengan Sister Kotrunada yang nanti boleh dengar tentang isu yang baru-baru ni naik di dalam media sosial iaitu tentang isu perbincangan ataupun borak-borak yang berunsurkan lucah di sekolah kan. So benda ni adalah satu benda yang sangat-sangat jahiliah kan, iaitu mana mungkin kan sedangkan seorang guru ni adalah satu tahap yang sangat-sangat dihormati kan. Kalaulah guru dah boleh bercakap lucah, kalaulah lepas ni para doktor pun bercakap lucah dengan pesakit, macam mana kita fikirkan masyarakat yang akan muncul dalam kehidupan kita kan. Jadi nak kembali semula, so manusia ni sebelum kedatangan Quran merupakan manusia yang sangat, makhluk yang sangat teruk kan. Bunuh anak perempuan kan. Bila kita tidak di-guide oleh Al-Quran, satu masa dahulu kita menindas orang kan. Yang hamba ditindas, yang menindas terus menindas kan. Kemudian sistem ekonomi yang sangat-sangat menzalimi setiap layer yang ada di dalam sebuah sistem tu kan. So yang orang petani yang bawah-bawahan
makin teruk kan. Kerja teruk kan, membanting tulang sehabis-habisnya. Tapi dapat earn tu sedikit sangat kan. Yang menang adalah siapa? Yang memonopoli ekonomi tersebut, yang mengamalkan riba. Kan. Jadi dia orang kena jual dengan harga yang murah. Tapi bila dia jual di peringkat yang lebih atas, dia jual dengan riba yang banyak. Okay. So banyak sangat kezaliman yang berlaku setelah manusia ni hidup tanpa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lamanya kan. Sebab apa? Sebab dulu daripada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan lama sebelum wahyu tu turun kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi bila mana Allah SWT telah berkenan untuk menurunkan wahyu kan. Wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq kan. Al-Alaq kan. Bukan nama saya Alaq. Alaq Ashikin. So dia berbeza, alif lam alif hamzah. Tapi nak katanya dalam surah Al-Alaq Alaqah. Surah Al-Alaq tu adalah surah yang pertama di mana Jibril telah kemudian menyampaikan kepada dia ayat surah Al-Alaq 1 sehingga ke 5 kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So itu ayat yang pertama yang turun pada kita kan. Dan sejak itulah bermulanya penurunan wahyu. Ini ayat Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi nak katanya kan, dan sejak itulah ketamadunan manusia telah bermula. Bayangkan satu kehidupan di mana kehidupan tu sangat hina kan. Manusia saling berzina dengan each other. Mak dia rogol anak dia tak tahu siapa bapak dia kan. Sampai isteri-isteri dia, kalau suami dia macam nak isteri dia tu ada anak yang macam kacak, macam handsome, macam kuat, dia akan suruh isteri dia tu berzina dengan orang lain kan. Dan perempuan-perempuan yang nak diri dia didatangi oleh mana-mana lelaki supaya berzina dengan dia, dia akan tandakan merah di hadapan pintu dia. So imagine such masyarakat kan. Sebenarnya mungkin benda-benda ni sebenarnya dah berlaku dah dalam zaman kita kembali kan. Dan itu menunjukkan betapa jauhnya kita daripada wahyu Allah SWT. Tapi nak katanya setelah datangnya wahyu Rasulullah SAW kepada wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW, maka kita tengok kan daripada satu ketamadunan yang begitu kita kata teruk kan, teruk, hina kan, tapi menjadi sesebuah ketamadunan yang hebat kan. Di mana di zaman Abbasiyah kan, Islam telah mencapai satu tahap di mana ia digelar sebagai Ustaziyatul Alam kan. So imagine kan, manusia ni sangat hina, sangat kotor, sangat jelek, sangat lost, sangat kotor, jijik kan. Dia buat benda yang tak senonoh kan. Tapi Allah SWT, Allah yang Maha Tinggi tu telah sudi untuk for the first time reconnect dengan kita kan. Berhubung kembali dengan kita yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat kecil kan. Kita ni kalaulah kita tengok in the realm of the universe, manusia ni, seketul manusia ni macam sebiji habuk yang tak nampak pun. Tapi Allah SWT yang sangat-sangat penuh kasih sayang, sangat-sangat penyayang, sangat-sangat penuh dengan rahmat, sangat-sangat hebat, sangat-sangat agung tu, berkenan untuk membuat satu connection dengan kita, iaitu melalui penurunan wahyu Al-Quran Karim. So imagine kan, kalau kita lah cuba bayangkan Agung nak bercakap dengan kita kan. Agung buat panggilan call kan. Telefon, Agung is calling kan. Okay. Imagine kalau tuanku kan, Permaisuri Agung message dekat Instagram kita, Assalamualaikum. Okay. Wow, kita pun macam wow. Okay. Kalau tuanku reply kat Instagram kita punya post pun kita dah happy kan. So imagine Allah SWT yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat hebat, yang merupakan Tuhan kita, Rabb kita, is trying to connect with us, is trying to talk to us. Tapi apakah respon kita kan? Dan kita tengok sebenarnya bila mana wahyu ni telah datang, di situlah bermulanya guidance kepada manusia. Bila wahyu datang, di situlah bermulanya manusia ni membersihkan diri dia, menukar kehidupan dia daripada sesuatu yang buruk dan jelek. Sayyidina Umar Al-Khattab kan, dia merupakan seorang yang macam, sebab tu ada satu kisah tu, Umar ni pernah, dia kalau ada sekali tu, sahabat lain pernah tengok dia, kejap-kejap menangis, kejap-kejap ketawa kan. Sebab apa? Sebab bila dia menangis tu, dia teringat satu ketika di mana di zaman jahiliah, zaman hati dia belum disentuh oleh Islam lagi,
zaman hati dia belum disentuh oleh wahyu lagi, ketika itu dia telah membunuh anak perempuan dia sendiri kan. Sedangkan anak perempuan dia sempat tarik janggut dia kan. Sebab apa? Sebab macam time dikorek tanah tu, anak perempuan dia main-main janggut dia kan. Tarik-tarik janggut dia kan. Dan dia with his own hand kan, menanam anak perempuan dia sendiri hidup-hidup. And that is what made him cry kan. Menyebabkan dia, Sayyidina Umar ni menangis kan. Tapi tiba-tiba dalam keadaan dia menangis tu, kadang-kadang dia ketawa pula. Sebab apa? Sebab ada satu hari tu di mana dia pergi berdagang kan. Kemudian diorang ni suka kan, diorang kan sembah berhala. Jadi masa tu Umar membawa kurma ni sebagai berhala dia. Kurma ni sebagai wakil berhala dia lah. Jadi dalam perjalanan tu, dia lapar. Dia apa yang buat? Dia telah makan Tuhan dia kan. Jadi bila dia ingat tu, macam manalah aku boleh sembah sesuatu yang aku makan dia. Sebab tu menyebabkan Umar ni ketawa. Tapi nak katanya, from that kind of Umar, bertukar kepada Umar yang sangat-sangat hebat dalam memimpin. Sangat-sangat hebat sehingga mana syaitan pun takut dengan dia. Bila Umar lalu, syaitan semua lari bertempiaran. Kerana hebatnya Umar ni pada firasat dia, pada pandangan dia dan pada kejelasan dia tentang hak dan batil. Sehingga mana syaitan pun lari bertempiaran apabila Umar nak lalu kawasan tu kan. Subhanallah. Jadi kan, apa yang saya nak bawakan kepada malam ni kan, the revelation kan. The revelation ni adalah maksudnya Quran ni telah datang kepada kita dan merevealkan kepada kita segala perkara yang kita perlu tahu. Segala perkara yang kita perlu maklum kan. Ibaratnya macam kita ni jalan kan. Kalau kita jalan dekat highway, perasan tak kadang-kadang kalau ada roadblock kat depan, orang dekat the other side akan high beam dekat kita, betul tak? Dia akan high beam. Ataupun Waze kita akan kata kat depan police ahead kan. 500 meters police ahead. So kita pun macam bila kita jalan tu, apa dia ni high beam di siang hari kan, ada apa kan. Kadang-kadang kita akan choose to ignore. Walaupun sebenarnya kita tahu itu tanda kadang-kadang orang nak warn kita tentang kat depan ada roadblock kan. Ataupun Waze dah kata kat depan ada polis, kat depan ada polis. Mengarutlah Waze ni kan. Itulah. Okay. Sehingga pada akhirnya bila kita nampak, barulah nak terkocok-kocok, nak gelabah-gelabah kan. So itulah bagaimana reaction kita kepada Al-Quran sekarang ni kan. Bila mana kita bertemu dengan Al-Quran, Al-Quran memberikan, telah merevealkan kepada kita jalan-jalan, liku-liku yang kita perlu lalui. The guidance that kita patut follow. Amaran-amaran yang sangat banyak supaya kita tidak langgar benda ni. Supaya kita tak jatuh dalam gaung-gaung ni kan. Tapi bagaimanakah respons kita kepada Al-Quran dan juga wahyu. Sedangkan wahyu ini adalah kata-kata daripada Allah. Communication daripada Allah kepada kita kan. So fikir-fikirkan kan. Al-Quran telah pun selamat diturunkan kepada langit dunia dan telah selamat pun diturunkan dan berada di tangan kita kan. Tetapi tak semua orang tak semua orang di mana Al-Quran yang berada di tangannya itu telah dinuzulkan kepada hatinya. That is another different level. So apa yang kita nak capai in the end adalah Al-Quran ini turun kepada hati kita. Turun, nuzul, nazzala pada hati kita, qalb. Kerana apa? Kerana pada akhirnya hati merupakan raja kepada segala tindak tanduk sesebuah jasad tu sendiri. Hati merupakan raja kepada seketul manusia kan. Bila mana hati itu disinari dengan Al-Quran sebagaimana para sahabat dan generasi salafus soleh tabi' tabi'in, mana Al-Quran itu telah menyinari hatinya, telah turun kepada hati dia, bukan dekat mulut, bukan dekat tangan, bukan dekat dalam almari. Al-Quran itu telah turun masuk ke dalam hati, maka mereka ni menjadi orang-orang yang hebat di atas muka bumi Allah dan di hadapan Allah SWT kan. So moga-moga insya-Allah sebelum kita menutup mata pada malam ni, moga-moga Allah menurunkan Al-Quran ini. Kalau masih di tangan, masuklah ke dalam hati. Kalau masih sekadar di bibir, masukkanlah ke dalam hati kami ya Allah. Kalau masih di otak, masukkanlah ke dalam hati kami ya Allah. Sesungguhnya kami sangat membutuhkan, memerlukan kefahaman dalam wahyu-Mu kan, supaya kami boleh menjadi sebagaimana para rasul-Mu, para anbiya dan juga mereka yang telah menjalani kehidupan sebagaimana yang telah diciptakan di dalam sejarah dan mereka yang telah membuktikan janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah selamat
Selamat mengharungi Ramadan ni dengan lebih baik, insya-Allah. Hari ni dah masuk 18 Ramadan. So nantikan siri yang esok untuk episod ke-18. Insya-Allah, doakan saya sempat merekod diri sendiri esok sebelum hari bekerja dimulakan semula pada hari Jumaat, insya-Allah. So selamat malam. Selamat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyaknya, dan semoga ayat-ayat Allah jatuh turun ke dalam hati kita agar kita boleh menjadi satu acuan yang sebenar-benarnya dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada siri-siri Ramadan Dates yang berikutnya. Selamat malam dan salam nuzul Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.